الحمد لله القائل ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan, yaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Khutbah Jumaat pada hari ini bertajuk Keluarga Misali Islam Dihormati. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, peranan suami atau bapa kepada keluarga sebagai ketua dalam mentadbir sesebuah keluarga sangat penting untuk menjadikan institusi keluarga hidup berlandaskan syariat Islam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maulid illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang baik, maka ibu bapanya lah yang menjadikannya berwawakan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan yang sempurna, adakah kamu didapati kecacatan kepada telinganya? Riwayat Muslim. Fitrah merupakan keadaan yang tersedia untuk kebaikan, yang juga merupakan asal kejadian manusia. Dengan fitrah ini, ibu dan bapa hendaklah mengisinya dengan mewujudkan persekitaran awal yang mendidik sikap, tabiat, cara fikir dan tingkah laku mengikut ketetapan Islam sebagai cara hidup, yakni ad-din. Istiqamah atau menyelewengnya seseorang bergantung kepada persekitaran. Ini adalah kerana individu merupakan sebahagian daripada keluarga dan keluarga sebahagian daripada masyarakat. Apabila keluarga itu baik, maka baiklah individu tersebut, dan apabila individu itu baik, maka keluarga dan masyarakat menjadi baik dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, ketegasan Islam terhadap kepentingan keluarga nampak jelas dalam pensyariatan dan hukum hakam yang mengatur sistem kekeluargaan. Jelas ditegaskan dalam memenuhi keperluan lelaki dan perempuan itu adalah melalui perkahwinan yang sah. Tanpa ikatan perkahwinan, hubungan antara lelaki dan perempuan adalah zina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Dalam tafsir Al-Maghari mengatakan perzinaan sebenarnya membuka pintu huru-hara dan kegoncangan dalam kalangan manusia kerana manusia tetap mempertahankan kehormatan. Beberapa banyak peristiwa pembunuhan yang timbul kerana keinginan berzina, sehingga sewaktu kita dengar sesuatu peristiwa pembunuhan, maka orang akan terus mengatakan, periksalah dahulu latar belakang perempuan yang terlibat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, keluarga yang bahagia menurut Islam akan menjadi contoh teladan yang baik bukan sahaja kepada umat Islam, malahan kepada orang bukan Islam. Berteraskan sumber Al-Quran dan As-Sunnah mampu membuktikan kepada seluruh umat sejagat di dunia bahawa dengan melaksanakan syariat yang telah ditetapkan mampu membangunkan umat Islam
menjadi sebuah umat yang disegani dan dihormati. Antara peranan untuk menjadikan sebuah keluarga itu menjadi keluarga misali adalah pensyariatan hak dan tanggungjawab suami isteri serta anak. Suami isteri terikat dengan kontrak perkahwinan yang menetapkan hak dan peranan masing-masing. Adapun tanggungjawab suami adalah memberi mas kahwin kepada isteri, memberi nafkah zahir dan batin, serta melayan pasangannya dengan baik. Manakala tanggungjawab isteri pula adalah taat kepada suami dalam perkara bukan maksiat, tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami, serta menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Tanggungjawab ibu bapa adalah memberi pendidikan agama dan contoh teladan yang baik kepada anak-anak supaya menjadi manusia unggul sebagai aset kepada masyarakat keseluruhannya. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa pula adalah taat dan berbuat baik kepada ibu bapa serta memberi nafkah sekiranya mampu kepada kedua orang tuanya. Muslimin sekalian, keunggulan sesebuah institusi keluarga itu adalah dengan melaksanakan penghayatan Islam yang menyeluruh untuk setiap ahli keluarganya. Ketua keluarga hendaklah menjadikan Islam sebagai panduan dan acuan dalam kehidupan yang meliputi perekonomian, sosial dan pembinaan sahsiah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Agama Islam adalah agama yang menentukan cara kehidupan yang terbaik dan lengkap dalam menjalani kehidupan yang sempurna di semua tempat, masa dan keadaan yang memenuhi maqasid asy-syariah yang 5, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Ini kerana agama itu adalah nasihat yang berteraskan pembinaan umat yang bersatu padu dan mencipta kemajuan dari sudut duniawi dan rohani. Hadis daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Bagi dia menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi muslim dan bagi manusia umumnya. Riwayat Muslim. Kalimah agama itu nasihat, bermaksud nasihat adalah tiang dan penyokong agama. Menurut Imam An-Nawawi, nasihat itu wajib sekadar mampu dengan syarat bahawa nasihatnya akan diterima dan dipatuhi serta tidak mengancam pada dirinya. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, sejarah para nabi dan orang-orang saleh hendaklah dijadikan contoh untuk menjadikan kehidupan sesebuah keluarga yang diacu mengikut agama Islam. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya sebagaimana dinyatakan dalam surah Luqman ayat 12 sehingga ayat 19 adalah landasan kekuatan dalam pembangunan sesebuah keluarga. Seorang bapa hendaklah meletakkan hala tuju yang jelas kepada keluarganya. Jika kebahagiaan yang ingin dicapai, maka tidak hairanlah jika seseorang bapa menampilkan nasihat yang sama seperti mana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan akan mampu menghindari daripada kesesatan dalam menjalani kehidupan keluarga yang harmoni. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati dan mengambil pengajaran
sebagai pedoman dalam hidup kita antaranya. Yang pertama, seorang bapa hendaklah berpegang kuat kepada agama Islam dan mempunyai kefahaman yang baik bagi mencorakkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang menjadi contoh. Yang kedua, Rasulullah SAW merupakan contoh teladan, yakni qudwah hasanah, yang hendaklah menjadi ikutan semua individu dalam institusi keluarga. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang menyediakan cara yang terbaik untuk membina keluarga dan masyarakat yang unggul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'duna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.